Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang bersama kami dalam khidmat syariah, siaran secara live dari studio digital TV Al-Hijrah Pusat Islam Kuala Lumpur. Dan malam ini kita akan merungkai perihal harta sepencarian. Jadi saya kongsikan dulu sedikit fakta ya. Sebenarnya tiada dalil khusus tentang harta sepencarian dan cara pembahagian dalam Al-Quran dan hadis. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menggariskan prinsip asas pemilikan, iaitu berdasarkan kepada usaha tanpa membezakan antara lelaki dan wanita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 32 menjadi asas kepada kepentingan pertimbangan sumbangan dalam penentuan harta sepencarian, dan ayatnya bermaksud, dan bagi orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan orang perempuan pula ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Kalau dilihat dari sudut mazhab pula, mazhab Syafi'i menggariskan konsep perkongsian harta boleh dilihat melalui syarikat Al-Inan, iaitu perkongsian dalam bentuk harta dibuat oleh dua pihak atau lebih melalui akad, dan keuntungan kembali kepada pihak tersebut menurut upah yang munasabah dengan kerja. Mazhab Hanafi mengharuskan secara mutlak syarikat Al-Abdan, di mana perkongsian berlaku apabila dua orang berkongsi tenaga dan usaha tanpa harta dan modal. Maka keuntungan kembali kepada kedua pihak atas kadar upah yang munasabah mengikut kerja. Mazhab Maliki dan Hambali juga sependapat begini dengan mensyaratkan persamaan dari segi jenis kerja ya. Jadi malam ini kita akan mendalami lagi topik tentang harta sepencarian. Jadi dua orang panel kita jemput malam ini yang hebat-hebat tentang bercakap tentang faraid dan sebagainya. Yang pertama di hujung sana Dr. Ismail Muhammad Layas Abu Hassan, penolong Profesor Fakulti Undang-Undang UIAM yang juga ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Wakaf Selangor, dan di sebelah saya adalah Dr. Nurliah Ibrahim, penolong Profesor Fakulti Undang-Undang UIAM juga. Hari ini wakil Universiti Islam Antarabangsa dua orang ya. Ya. Okey. Assalamualaikum, selamat datang dan selamat hari raya. Ya. Waalaikumsalam. Masih dalam Syawal lagi Dr. kan? Masih dalam di penghujung Okey. dengan saya. Dr. Nurliah, kalau saya tengok ya ayat yang saya petik tadi dengan mazhabnya, apa sebenarnya semangat dan ruh yang perlu kita pelajari, fahami dan praktikal dalam bab harta sepencarian ini? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti yang kita tahu sebenarnya harta sepencarian ini merupakan antara tuntutan yang agak popular di negara kita, terutamanya di mahkamah syariah. Betul. Antara orang Islam, especially ataupun terutamanya setelah berlakunya perceraian. Saya rasa sebelum kita berdiskus dengan lebih panjang lebar, elok kalau saya melihat apa yang dinamakan ataupun pengertian harta sepencarian itu sendiri. So secara umumnya harta sepencarian merupakan harta yang terkumpul semasa perkahwinan antara suami dan isteri, dan ia adalah termasuk sama ada harta alih ataupun harta tak alih. Titik mulanya bila? Titik mulanya adalah sejak daripada berlakunya perkahwinan. Akad lah. Ya, berlakunya perkahwinan. Tetapi kalau kita tengok seperti yang mukadimah Wan highlight sebentar tadi, sebenarnya memang tak ada dalil khusus daripada Quran atau hadis mengenai harta sepencarian ni. Begitu juga daripada mazhab-mazhab yang kita tengok tadi, memang tak ada secara direct tu, memang tak ada. Tapi berdasarkan kepada surah An-Nisa 32 tadi, memang apa yang ditekankan di situ adalah sumbangan ataupun usaha. Begitu jugalah asas kepada harta sepencarian. Maknanya apa-apa contribution ataupun sumbangan yang dilakukan, sama ada dari segi duit ke keuangan, maksudnya keuangan, financial, tenaga dan sebagainya, merupakan sumbangan di mana dengan terdapatnya properti ataupun harta daripada situ akan dikategorikan sebagai harta sepencarian. Jadi bermaknanya yang ruh dan semangat yang kita harus pelajari adalah kita kena tengok sumbangan dari sudut itulah, duit, usaha, kerja dan sebagainya. Sebab bila kita discuss makna sumbangan tu terlalu luas. Sama ada direct contribution ataupun indirect. Macam saya cakap tadi, macam by providing a peaceful mind kepada your husband so that he can go out to work. Itu kita bincangkan nanti. Dr. Ismail,
Setahu saya doktor yang apa tu daif ini harta sepencarian ini ditolak dulu sebelum faraid, macam wasiat, wakaf dan sebagainya. Apa hujah di sebalik keutamaan ni memberikan harta sepencarian ini ditolak dulu sebelum dibahagikan faraid? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Wan. Sebelum saya jawab keutamaan kenapa kita menyelesaikan dulu harta sepencarian, mungkin saya perlu tambah sedikit perbincangan fuqaha tentang kewujudan harta sepencarian dulu. Berdasarkan ayat surah An-Nisa tadi, yang menggariskan apa yang diusahakan oleh lelaki maka dia berhak terhadap usahanya itu, begitu juga apa yang diusahakan oleh wanita, dia berhak terhadap apa yang diusahakannya. Jadi memang tidak ada hadis ataupun nas yang lain yang secara khusus membincangkan tentang harta sepencarian. Walaupun begitu, berdasarkan umum ayat tadi, maka ulama menggariskan bahawa memang wujud hak suami atau isteri terhadap apa yang diusahakan semasa perkahwinan. Cuma kadar pembahagian dan sebagainya berdasarkan kepada sumbangan dan juga adat setempat. Sebab tu kalau harta pencarian ini dulu dikenali sebagai harta syarikat, harta laki bini, harta usaha sama dan sebagainya, macam-macam. Masyarakat Jawa dia ada istilah dia sendiri, kita ada istilah dia sendiri. Kemudian kalau kita mazhab Syafi'i, kita menggunakan harta persyarikatan berdasarkan syarikat Al-Inan tadi, perkongsian, kemudian berdasarkan kepada kadar modal. Kemudian dibicarakan sendiri oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, juzuk 5, tak silap saya muka surat 103. Dia bicarakan tentang tuntutan hak harta pencarian tu di antara suami dan isteri yang masih hidup kemudian bercerai, ataupun kemudian salah seorangnya telah mati. Maka hak itu masih wujud dan tuntutan boleh dibuat oleh waris kepada salah seorang yang telah pun meninggal dunia tadi. Maknanya hak itu wujud dan kalau tak dibahagikan dianggap sebagai hutang. Jadi atas dasar inilah maka kita lihat sebelum pembahagian faraid dilaksanakan, ada beberapa keutamaan yang perlu dijelaskan dulu atau diselesaikan dulu. Antaranya kos pengkembangan si mati, hutang, wasiat, kemudian termasuklah juga hak harta pencarian, dan last sekali barulah harta pusaka. Maknanya harta pusaka ini net estate dah clear daripada semua liability atau tanggungjawab tadi. Jadi tertakluk juga ataupun termasuk juga dalam takrifan hutang tadi ialah isu harta sepencarian. Jadi berdasarkan kaedah inilah maka harta sepencarian yang wujud di antara suami dan isteri sekiranya berlaku kematian salah seorang daripada mereka ataupun berdua, maka hak itu masih ada dan perlu diselesaikan sebelum diselesaikan harta pusaka. Tapi di Malaysia ni ada polemik sikit dulu. Sebab mungkin tidak ada kesamaan. Ada negeri seperti di Kelantan dan sebagainya yang ke hadapan yang mengiktiraf hak itu tetap ada walaupun salah seorangnya telah meninggal. Selangor dulu agak lambat. Sebelum 2005, kalau tak silap saya, memang dianggap kalau salah seorang mati dan tidak dibuat tuntutan harta pusaka, maka dianggap sebagai harta faraid. Tapi sekarang dah selaras. Okey. Kepada penonton di rumah, kalau ada apa-apa persoalan, kemusykilan yang nak tanya, sila hubungi kami di talian yang tertera maupun tuliskan persoalan di Facebook. InsyaAllah kami dapatkan kedua-dua panel untuk menjawab. Baik, Dr. Nurliah, dalam situasi mana harta sepencarian ini boleh dituntut? Sebenarnya dia ada beberapa situasi di mana harta sepencarian ini boleh dituntut. Yang paling famous sekali bila berlakunya perceraian. Kalau kita lihat dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan kes 94 secara khususnya telah memperuntukkan Seksyen 122 menyatakan bahawa sekiranya berlaku perceraian dan sebagainya, maka harta sepencarian itu boleh dibahagikan. Itu yang pertama. Yang keduanya bila berlakunya kematian. Memang kalau kita lihat kepada arahan amalan, memang ada arahan amalan mengatakan bahawa harta sepencarian ini boleh dituntut. Bukan sahaja bila berlakunya perceraian, tetapi juga bila berlakunya kematian. Tapi memang tak ada specific provision di dalam atau undang-undang keluarga lah mengenai kematian ni. Yang ketiganya, saya rasa perkembangan yang agak latest yang terbaru, di mana apabila mahkamah ingin membenarkan permohonan poligami yang dituntut, yang dituntut oleh yang dipohon oleh suami memohon untuk berpoligami atau memerintahkan supaya pendaftaran kepada satu perkahwinan itu, maknanya di situ
mahkamah sepatutnya membenarkan pembahagian harta pencarian tu. Tapi walau bagaimanapun mestilah dituntut. Dalam perkahwinan pun boleh Yes, dibuat dah tuntutan. di dalam perkahwinan, yes. Okey, satu soalan sebelum kita berehat. EPF, Dr. Ismail. Adakah EPF tu harta pencarian? Ini menimbulkan polemik sikit sebenarnya. Tadi yang disebut oleh Dato' Nolia pun sebenarnya itu rentetan daripada petition yang telah kita buat sebelum ni. Banyak kali kita buat, hatta ke Kementerian Wanita dulu, Datuk Seri Syahrizat tak silap saya. Kita hantar memo dulu supaya setiap permohonan poligami ini perlu disertakan dengan ikrar daripada suami tentang harta sepencarian. Maknanya pada masa permohonan itu dibuat, dia telah memperagui bahawa harta ini adalah harta pencarian antara dia dengan isteri yang sedia ada. Jadi kalau berlaku apa-apa di masa hadapan, jadi mungkin isteri yang pertama tadi tidak akan teraniaya lah. Maka pembagian harta tu dah jelas. Ya. Baik, dari segi EPF ni kita tengok fatwa memang ada mengatakan bahawa EPF ini tertakluk kepada faraid sekiranya berlaku kematian lah suami atau isteri. Ada tuntutan atau pendapat yang mengatakan bahawa EPF ini sepatutnya tertakluk kepada harta pencarian. Yang menolak tuntutan ini mengatakan bahawa terdapat halangan undang-undang. Tapi kita sebenarnya perlu melihat hal ini daripada pelbagai perspektif lah. Kalau tak silap saya dulu memang ada satu kes di Negeri Sembilan yang di mana diputuskan bahawa harta EPF itu tertakluk kepada harta pencarian. Tetapi kemudiannya telah dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Lebih Tinggi. Jadi lepas tu tidak ada lagi tuntutan harta pencarian tentang EPF. Pada saya dia bergantung kepada keadaan suami atau isteri itu sendirilah. Jadi EPF ni kita tengok, suami pun kalau dia bekerja dia akan mencaurkan EPF, isteri kalau bekerja pun dia akan mencaurkan EPF. Tapi yang selalu kita nampak ialah tuntutan harta pencarian terhadap EPF suami. Bagaimana pula dengan tuntutan harta pencarian terhadap harta EPF isteri? Itu satu polemik yang lain. Keadaan yang kedua ialah sumbangan daripada mana-mana pihak itu. Kalau tidak dibuat potongan secara statik setiap bulan, adakah suami atau isteri itu berupaya untuk mencarum EPF tersebut? Kalau dibuat potongan, maknanya sepatutnya kos ataupun potongan itu boleh digunakan untuk kepentingan keluarga. Jadi kalau tidak dibuat potongan, maknanya harta itu mungkin digunakan untuk kepentingan keluarga. Tapi kalau dah dibuat potongan, seolah-olah hak untuk kepentingan keluarga itulah pun diskat dan diambil dan dimasukkan ke dalam tabungan tersebut. Jadi kalau begitu, ada yang mengatakan bahawa itu sebenarnya tertakluk kepada harta pencarian. Jadi saya beranggapan bahawa begini, kalaulah tanpa disekat dan sebagainya, maka dia berupaya untuk mencarum, maka saya menganggap bahawa itu dianggap sebagai harta pencarian. Tapi kalau tak berupaya, maka tidak boleh dianggap sebagai harta pencarian lah. Boleh debatable lagi lah, diperdebatkan. Dia menimbulkan polemik. Sebenarnya tidak berapa jelas lagi walaupun jelas kita lagi berdasarkan kepada fatwa yang sedia ada. Baik, kita berehat seketika dan anda ada persoalan mengenai harta pencarian, terus hubungi kami atau tinggalkan soalan di Facebook Khidmat Syariah. Jadi kita kembali selepas ini. Anda masih bersama Khidmat Syariah di TV Al-Hijrah dan malam ini kita dalami ilmu tentang harta pencarian. Jadi hubungi kami jika anda ada kemusykilan ya. InsyaAllah dua panel kita malam ini akan rungkaikan. Tapi sebelum itu, kita dah ada sebenarnya satu kemusykilan dari seorang penonton yang sempat kami rakamkan. Jadi kita fahami dulu permasalahan yang dikemukakan. Aduan dari seorang penonton yang hanya mahu dikenali sebagai Wak ada kaitan dengan topik perbincangan malam ini. Wak menyara keluarga dengan bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan. Dia sedar pendapatannya tak seberapa bagi dia memiliki harta. Dia dan isteri menambah pendapatan dengan berniaga di pasar malam. Berkat usaha gigih selama bertahun-tahun,
mereka berjaya membeli 2 buah rumah. Sebuah rumah di Gombak atas nama isteri dan sebuah lagi rumah di Ceras diletak atas nama satu-satunya anak lelaki mereka. Pada 2008, anak lelaki Wak meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. 2 tahun kemudian, Wak diuji lagi apabila isterinya pula pulang ke rahmatullah. Tidak lama kemudian, 5 saudara lelaki arwah isterinya membuat tuntutan ke atas rumah di Gombak. Setelah selesai urusan di mahkamah, faraid dibahagikan. 50% dari nilaian rumah tersebut dimiliki Wak, manakala selebihnya diberikan kepada 5 iparnya sama rata. Selain 2 harta tersebut, semasa arwah isterinya masih ada, Wak ada menjual sebidang tanah milik Wak, pusaka orang tuanya, dan hasil jualan tanah itu, Wak membeli pula sebidang tanah sawah milik abang kepada isterinya. Sehingga kini, hak milik tanah belum dipindah milik. Dan lebih celaru lagi, abang iparnya bertegas, pindah milik hanya boleh dibuat setelah Wak melangsaikan bahagian yang mereka anggap sebagai harta sepencarian kerana urus niaga ataupun akad berlangsung antara abang ipar dan arwah isterinya. Saya kata kenapa harus separate ini? Dia kata bukan harta sepencarian. Dia kata ini kerana masa saya membayar tu dengan isteri saya tu, adik dia, dia kata isteri saya dengan abang saya tadi sudah berakad mengatakan akad berkurang macam ni. Saya jual tanah ini kepada awak dan saya beli tanah ini kepada abang. Situ berarti dia kata benda ni dah jatuh harta sepencarian. Apabila jatuh harta pencarian, dia berhak tuntut. Sekali lagi, kami bertanyakan bagaimana urusan jual beli tanah tersebut dibuat. Maknanya pakcik arwah isteri ni beli mewakili pakcik ya? Nah, kami sama-sama pergi, suami isteri pergi. Saya bayar duit ni, itu cerita-cerita adik-beradik ni, cerita-cerita. Aku beli, aku jual lah tanah tu pada kamu, Jamal ya, adik dia lah. Saya beli bang, lebih kurang itulah. Tapi saya tidak ingat masa tu berakad atau tidak. Tapi apabila sekarang dia ungkit balik, dia kata dia dah berakad. Saya kata tanah saya berakad pun, saya tak, harta ni pada pusaka bapa saya. Tidak kira, dia kata, tidak kira. Datang daripada mana duit ini, masa akad dilakukan kepada mana pada asal saya pada pasal kerana akad tadilah tu berhak jadi harta pencarian. Apapun, Wak sudah pun melangsaikan bahagian yang dianggap iparnya sebagai harta sepencarian berdasarkan harga pasaran, iaitu 4 kali ganda dari harga asal. Pun begitu, proses pindah milik masih belum bergerak. Biarpun dia redha dengan apa yang berlaku, cuma Wak hanya nak pastikan sama ada wujudkah apa yang dianggap harta sepencarian ke atas belian tanah sawah abang iparnya dari wang hasil jualan tanah pusaka miliknya. Baik, itu kemusykilan dari Wak, dan kalau kita lihat ada 3 harta yang terlibat ya. Dan saya minta Wak, kalau Wak menonton, maknanya terimalah nasihat daripada panel-panel ini dengan hati yang terbuka ya. Baik, mungkin Dr. Nurliah dulu. Ya, harta yang pertama, kalau kita tengok dulu, kita saring persoalan ni harta yang ketiga tanah sawah ya doktor, tapi kita saring betul-betul harta yang pertama, harta di Gombak, adakah benda tu dijelaskan clear dengan betul? Okey, kalau kita lihat harta pertama tadi di Gombak tu, di mana memang clear terdapat sumbangan okey daripada kedua-dua pihak suami dan isteri di sini. So memangnya ia memang clear, memang harta sepencarian lah. Okey. So maknanya memang ada contribution di situ. Ada contribution. Maknanya pembahagian 50-50 itu kira adil lah. Bolehlah kita katakan adil lah. Sebab memang di situ memang clear, memang ada sumbangan daripada kedua-dua belah pihak. Dr. Ismail nak menambah? Ya, cuma saya rasa agak kabur sedikit tentang 50-50 tadi. 50-50 itu adalah kadar sumbangan sama rata di antara dua pihak. Tapi kita balik kepada hak asal tadi, iaitu hak harta pencarian tu yang dianggap sebagai hutang. Sebab tu dengan kematian satu pihak tu, maka pihak yang lain boleh menuntut berdasarkan
kedudukan harta pencaharian itu sebagai hutang. Maknanya 50% bahagian milik arwah isteri itu bukanlah secara total akan terus pergi kepada warisnya, itulah lelaki tadi. Sebaliknya dia akan pergi kepada semua waris yang berhak atas harta pusaka tersebut, termasuk suami tadi. Bermakna bila isteri meninggal, waris yang lain tidak ada kecuali saudara lelaki ibu sepapuknya dan juga suami, maka suami akan mendapat 1/2. Jadi 1/2 lagi 50% bahagian yang difaraidkan tu, makna 25% daripadanya akan pergi kepada suami lagi. Maknanya total suami akan dapat 75%. Sepatutnya. Itu dari segi syarak. Itu dari segi syarak mengikut pendapat saya lah. Tapi kita tak dapat fakta yang jelas. Jadi kalau berdasarkan kepada fakta yang telah diberikan tadi, jadi saya agak kabur sikitlah kenapa 50%. Tapi sepatutnya 75 ya. Sepatutnya 75. Okey, harta yang kedua yang atas nama satu-satunya anak lelaki. Baik. Harta tu kita kena tengok keadaan dia jugalah. Ya, maknanya sumbangan diberikan oleh suami tadi. Jadi kita tengok juga harta tu ketika anak dia meninggal, adakah harta tu telah habis dibayar? Bukan tertakluk pada pinjam bank dan sebagainya. Jadi ini termasuk dalam kes pinjam nama atau proksi. Jadi saya beranggapan apabila ayah atau mak ini menamakan anaknya dalam sesuatu harta, jadi ianya disertakan dengan suatu perasaan kasih sayang, bermakna mungkin wujud instrumen hibah dekat situ. Pemberian. Jadi kalau telah diberikan kepada anak tadi, maka bila anak meninggal dunia, anak lelaki meninggal dunia terlebih dahulu daripada mak tadi, maka warisnya yang ada situ ialah mak dan juga ayah. Jadi kat sini ayah akan dapat 2, mak akan dapat 1. Jadi maknanya bahagian ayah tu lagi banyaklah. Makna wujud harta pencaharian 1/3 di bahagian harta pencaharian itu berdasarkan kepada bahagian mak tadi. Bahagian mak tadi. Maknanya on top ataupun di atas 1/3 tadi, suami masih boleh dapat 50% tadi. 50% lagi. Sebab dia akan dapat 1/2. Tetapi melainkan kalau arwah isteri pada masa arwah isteri ada menghibahkan kepada kalau suami. dia menghibahkan kepada suaminya, maka tak hibah ada. Hibah macam mana Doktor, bagi senario? Hibah ni macam dia abang, yang ini kira anak kita dah tak ada. Jadi ini semua abang punya lah. Secara simpel lah. Kadang-kadang nak bertulis, nak dokumen ataupun nak draft ni susah juga. Jadi kadang-kadang kita kena tengok keadaan lah. Sebab tu dalam kaedah fiqh ni dia sebut al-uqud tu bil aqwal wal ma'ani la lil alfaz wal mabani. Maknanya suatu kontrak tu kita kena melihat dari segi percakapan dia dan juga circumstance dia. Bukan terus berdasarkan kepada wording dia. Dan juga sequence dia. Dia kena tengok keadaan sebenarnya. Itu situasi harta kedua ya. Itu situasi harta kedua. Harta ketiga, Dr. Nolan? Harta ketiga, kalau daripada fakta yang saya dapat tadi, ia merupakan tanah sawah tu merupakan duit pada wasiat. Tanah pusaka Kan. Kat situ. So kalau kita tengok, memang kalau tanah pusaka tu maknanya duit daripada wak tadi. Itu milik dia lah sebenarnya. Sebab kalau kita tengok juga dalam peruntukan yang ada, makna harta pencaharian tu mungkin termasuk juga harta yang diperolehi ataupun dimiliki sebelum daripada perkahwinan itu berlangsung, tapi telah dimajukan oleh kedua pihak ataupun pihak yang lagi satu. Tapi kat sini faktanya kita tak clear lah sama ada ianya telah dimajukan ke tidak. Tapi kalau solely based on harta duit daripada harta pusaka, itu sebenarnya milik kepada waktu sajalah. Itulah. Yang akad tu tak diambil kira. Sebab tu kita kena tengok circumstance keadaan persekitaran semasa kontrak itu berlaku. Kita kena tengok budaya ataupun adat. Fakta yang lain menunjukkan bahawa untuk menampung kos pembelian, wak telah menjualkan harta pusakanya. Maknanya capital atau modal daripada wak sendiri. Jadi kalau kita tengok, kita balik kepada syarikat Al-Ainan tadi, maka modalnya dikeluarkan oleh satu pihak sahaja. Jadi bila satu pihak saja mengeluarkan modal, maka tak ada keuntungan yang lain, maka kesemuanya akan pulang kepada dia yang memberi modal. Jadi dalam kes macam ni, biasalah kalau adat setempat kan, macam suami isteri pergi pertama nak beli harta tu daripada saudara mara belah isteri kan. Jadi biasanya dia kata tak apalah, kamulah yang berunding. Tapi modalnya dia akan keluarkan. Jadi kita pun tak berapa jelas tentang akad yang berlaku tadi tu. Cuma kalau berdasarkan kepada polemik yang berlaku, saya beranggapan bahawa tidak wujud harta pencaharian. Harta itu adalah harta milik wak, kecuali kalau ada prosid di atas tanah tu selepas itu.
Maknanya tanah tu dibangunkan dan sebagainya, keuntungannya itu hasil usaha sama antara dua pihak. Okey, yang itu tertakluk kepada harta pencarian. Ya, tanah sawah tu. Ya, tanah sawah tu. Tapi kalau setakat tanah tu sawah tu saja tanpa dimajukan dan tak ada proses yang lain, maka harta tu bagi pandangan saya adalah kepunyaan wak. Kepunyaan wak ya. Kita akan sambung lagi yang mungkin apa tu cerita wak ni. Tapi kita ambil dulu seorang pemanggil, Puan Ainul Afidah dari Bangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta maaf banyak-banyak Puan Ainul, lama menunggu. Ya, tak apa. Okey. Silakan. InsyaAllah ya. Pertama sekali saya nak tanya pasal harta pusaka arwah ayah saya yang telah meninggal dunia baru-baru ni. Masalahnya yang timbul sekarang, ayah saya telah menjualkan hartanya di Johor Bahru, sebuah rumah, dan sekarang ni masih dalam untuk kami nak menyelesaikan adik-beradik, kami semua adik-beradik telah sepakat untuk serah kuasa pada abang lah. Sebab kami, saya ada dua mak, ayah saya telah berkahwin dua, dan rumah yang kami beli tu, rumah yang ayah beli tu sewaktu dia di dalam tentera. Dan ayah saya bernikah seorang lagi selepas dia pencen lah. Masalahnya sekarang ni, bila mak saya naik turun, kami cuba nak dapatkan pembahagian harta pusaka secara faraid lah. Tapi masalahnya sekarang yang timbul, bila pergi saya cuma nak tahu prosedur macam mana yang patut, paling mudah untuk mak saya dapatkan penyelesaiannya. Sebab selepas bapak saya jual rumah tu, dia pun meninggal. Jadi masih ada cek yang nak dikeluarkan tu memang masalah buat kami, sebab kami 10 beradik, 7 untuk mak muda dan kami 3 beradik, mak yang pertama lah. Masalahnya sekarang ni, bila kami jauh, jadi kami kena berkumpul 10 beradik, kena buat akad sumpah, kena dapatkan surat nikah mak yang surat mak pertama memang adalah surat nikah. Masalah mak kedua tu tak ada surat nikah. Maksudnya dia kahwin di di seberang lah. Jadi kami cuma nak menyelesaikan harta yang cek yang tak diselesaikan ni, sebab adik-adik saya masih anak yatim lah kira kan. Harta anak yatim masih ada dalam harta penjualan bapak saya, tapi tak selesai lagi. Kami tak ada rebut-rebut harta pusaka, dan kami 10 beradik dah bersepakat untuk buat serah kuasa pada abang. Mana nak selesai secara baik ya? Ya, kami sebab kami tak ada kena-mengena pasal harta tu kan. Jadi yang penting mak saya dapat harta, adik-adik yang ditinggal masih bersekolah lagi kan, 7 adik saya masih bersekolah semua. Betul. Abang tu abang daripada isteri mak yang pertama atau yang pertama yang pertama, kami 3 beradik yang pertama semua dah berumah tangga. Kita dengarkan apa nasihat doktor, yang apa tindakan terbaik ya. Saya nak tahu prosedur, lepas tu cara yang mudah lah untuk mak saya, sebab mak saya ni dia nak naik turun pejabat memang susah, sebab dah 2-3 kali dia pergi tapi tak selesai lagi. Dan mak muda saya di Johor Bahru, di Batu Pahat. Memang masalah, sebab lepas tu dia kata nak kena surat akad sumpah apa semua kan. Jadi itulah masalah. Macam mana yang paling mudah lah untuk selesaikan, sebab ni harta arwah kan. Kalau kita baik, tenang. terima kasih banyak Puan Ainul. Okey, Assalamualaikum. Dr. Ismail. Saya dulu ya. Okey. Baik, kalau dah diwakilkan kepada abang sulung tadi, maknanya abang sulung daripada perkahwinan yang pertama lah. Okey. Maknanya seluruh kepercayaan telah diberikan kepada abang sulung lah. Ini kalau nak jimatkan prosedur. Sebabnya kalau nak masukkan juga isteri yang kedua serta dengan anaknya sebagai waris, bila kita nak rujuk kepada perkahwinan tu telah didaftarkan di Malaysia ni, jadi nak cari rekod tu yang susah. Sebab tu kes kalau berlaku perkahwinan di seberang tu, berkahwin boleh, tapi bila berlaku perceraian ataupun kematian, ini masalahnya. Tuntutan tidak boleh dibuat. Tapi macam inilah, kalau tuntutan tu dah dibuat, tuntutan telah pun diwakilkan kepada abang, maka atas dasar kepercayaan mungkin kita boleh buat satu surat sumpah lah, statutory affidavit kan, mengatakan bahawa abang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan dan menuntut pembahagian harta pusaka terhadap cek ni. Tapi tuntutan tu dibuat atas yang 3 beradik yang pertama, dengan mak yang ada tu yang pertama. Maknanya ada 4 orang lah. 4 orang untuk memudahkan
cek tadi ditunaikan. Kemudian balik kepada affidavit tadi, iaitulah dalam affidavit itu diletakkan ikrar yang dibuat oleh abang tadi untuk membahagikan harta cek tadi itu kepada waris-waris yang sebenarnya. Oh, yang tak ada sijil nikah. Yang tidak ada sijil nikah dan sebagainya. Okey. Ini untuk mudahkan prosedur lah. Mana syariahnya perkahwinannya sah. Perkahwinannya sah tapi tidak didaftarkan, jadi dia mungkin akan mengundang polemik yang lain. Jadi kes ni bukan tak pernah berlaku, dah berlaku pun. Jadi cara paling mudah ialah kita bertanggungjawabkan kepada abang dia tadilah. Tapi kalau kata abang dia tadi menyeleweng lepas tu, oleh kerana statutory apa dia panggil, sworn affidavit dia telah ada, maka dia nanti boleh dituduh sebagai breach of trust lah. Boleh. Tapi kalau tak adanya itu, kita bertanggungjawab secara lisan kepada dia untuk bertanggungjawab. Tapi lepas tu dia engkar dan sebagainya, kita nak tuntut tak boleh. Yalah. Tapi insya-Allah saya rasa itu untuk mudahkan prosedur lah. Kalau tidak, terpaksalah perkahwinan tu disahkan dulu. Ini memang sukar. Sukarlah ya. Bukan tak boleh, tapi dia mungkin akan sampai 2-3-4 tahun lah, prosesnya agak lama. Tapi yang approach pendekatan yang pertama tu lagi mudah. Itu lagi senang. Tapi berdasarkan kepada tanggungjawab lah. Dan saya nampak daripada fakta tadi pun, dia orang tidak ada persengketaan tentang harta pusaka. Dia pun nak selesaikan secara baik. Saya rasa yang alternatifnya itulah. Saya harapkan Ainul faham dari jawapan yang Dr. Ismail bagi tadi. Kita ambil satu soalan di Facebook. Jamaliah Mat Saleh ya. Doktor dengar betul-betul ya. Kakak saya berkahwin dengan seorang penganggur dari keluarga yang susah ya. Sebelum berkahwin, kakak menoreh getah, kait kelapa sawit dan proses ayam dan ada beberapa ekar tanah ya. Suaminya kemudiannya membantunya. Kakak membayar gaji, membeli motosikal, kenderaan, segala pembelanjaan hidup. Apabila sudah senang, abang ipar berkahwin dengan orang lain. Ya, kakak ingin mohon cerai kerana tidak mahu suaminya terus berdosa kerana tidak menanggung nafkah selama 30 tahun perkahwinan. Tambahan pula berkahwin baru. Suami kata, boleh bercerai tapi harta sepencarian mesti dibahagi. Walaupun sekarang segala hutang dan perbelanjaan diri masih ditanggung isteri. Tolong beri penjelasan. Dr. Noliah, ini lebih relevan pada doktor ni. So kalau kita tengok kat situ memang daripada awal dia bekerja kan, suami isteri bekerja, maknanya dibantu oleh suami dan sebagainya. So bila dah senang tu kata suaminya berkahwin lain. So sekarang ni suami minta supaya harta sepencarian itu dibagikan. So kalau kita tengok kat situ, hak untuk harta pencarian tu sebenarnya bukan ke atas suami saja, isteri sajalah. Maknanya kalau kita tengok kepada provision, kedua-dua suami isteri memang ada hak untuk meminta supaya harta pencarian itu dibagikan. Tapi dulu katanya kakak dia yang mulakan dulu kan. Lepas tu dia kahwin dengan penganggur. Jadi bisnes tu dah mula dulu sebelum dia berkahwin. Tapi masa berkahwin tu memang dibantu oleh suaminya kan kat situ. So maknanya memang dah ada contribution ataupun sumbangan bersama daripada suaminya lah. Jadi macam mana kita nak kena pasti point dia di mana yang harta pencarian yang suami. Saya rasa dalam kes macam ni modal dan sebagainya, sebab isteri tadi yang membelikan motor dan sebagainya, mungkin baju ke nafkah yang lain pun dikeluarkan oleh isteri juga sebab suami itu penganggur. Ya, jadi modal semua dikeluarkan oleh dia. Kemudian mungkinlah selepas tu taraf hidup suami itu mungkin meningkat naik sikit kan. Cuma dalam ni tak disebut sama ada dia ada bisnes ke apa ke, tak diceritakan. Tapi bagi saya lah modal dan sebagainya dikeluarkan oleh isteri. Jadi kalau ada pendapatan sampingan yang lain tu, itu perlu diperjelaskan lah untuk melihat kadar sumbangan suami tadi. Kalau tidak, saya rasa tak ada sumbangan yang diberikan oleh suami kecuali apa yang dia dapat sebagai upah. Jadi kita kena tengok harta pencarian ni dia beza dengan upah. Kalau kata ada satu bisnes, modal dan sebagainya dikeluarkan oleh isteri, dia ambil suami tu kerja pula dalam tu, kemudian bisnes dia flourish, berkembang. Jadi suami itu tidak boleh sewenang-wenangnya menuntut harta sepencarian daripada bisnes tadi, perniagaan tadi. Dia bekerja sahaja. Dia bekerja, dia mengambil upah. Jadi dalam kes ni memang dia diberi upah, maknanya dapat gaji daripada macam itulah. Seolah-olah dibekalkan macam-macam lah dengan motornya, dengan yang lain saya rasa lah. Perkara nafkah itu lain punya
itu cerita, lain kan? ya. Tapi nafkah sepatutnya dikeluarkan oleh suami. lah. Tapi kalau suami tak mampu, dikeluarkan oleh isteri. Tapi dianggap sebagai hutang. Kecuali kalau isteri menganggap ianya sebagai ihsan. Itu tak jadi apalah. Ya. Tapi kalau dia tetap menganggap sebagai hutang macam ataupun modal in advance, capital in advance, maka suami bertanggungjawablah untuk melunaskan kemudiannya. So jadi dalam hal tu tak wujud. Kalau Atas wujud pun pencarian. saya rasa agak minimal lah. Cuma faktanya kena jelas lagi lah kita nak tengok daripada segi apa harta pencarian tu dibuat. Okey. Sebab modal Baik. memang tak ada. Modal ada memang modal tak ada dan dikeluarkan semuanya oleh dikeluarkan suami oleh, tadi, kan? oleh isteri. Nak ambil pemanggil ataupun soalan di Facebook ya. Ummu Umar wa Maryam. Assalamualaikum. Dalam kes non-Muslim masuk Islam, adakah spouse yang bukan Muslim boleh menuntut harta pencarian dan vice versa? Bagaimana caranya dalam kedua-dua keadaan? Mahkamah mana yang perlu difailkan tuntutan? Dr. Nolia dulu. Okey, harta pencarian kalau kita tengok dia memang ada juga untuk non-Muslim, where we call it as matrimonial property lah. Matrimonial property. So dia punya konsep saya rasa lebih kurang sama, di mana dia tengok juga to what extent you contribute, setakat mana you menyumbang lah. So maknanya kalau kita tengok dalam situasi yang sebegini, maknanya harta tu sepatutnya memang Ada right sumbangan. untuk apa tu, memang ada, as long as memang ada contribution di situ lah. Macam mana kita nak pastikan contribution tu betul-betul? Tu maknanya kita Dr. kena Azman, tengok. Kalau non-Muslim, Muslim, Dia bergantung kepada kepada takat sumbangan masing-masing lah. Kita kena tengok fakta jugalah. Saya cuba nak kaitkan dengan isu, tak silap saya, EPF juga yang tinggalkan oleh suami ya. Suami masuk Islam kemudian mati. Isteri belum masuk Islam lagi. Jadi bila suami meninggal, apa akan jadi dengan hartanya, termasuk juga dengan EPF-nya. Adakah hartanya dan EPF-nya boleh diwarisi oleh isteri atau anaknya yang bukan Islam? Tapi dalam banyak keadaan diputuskan bahawa orang bukan Islam tidak berhak mewarisi harta orang Islam. Tapi dalam keadaan begini, kita kena tengok spirit ataupun roh Islam itu sendiri ya. Banyak insiden-insiden yang lepas pun menunjukkan kesaksama Islam. Kita kena lihat anak-anak atau isteri yang bukan Islam ni akan ditanggung oleh siapa. Jadi dalam hal begini, walaupun kita setuju bahawa harta itu akan pergi kepada Baitul Mal, kemudian Baitul Mal di atas sekali ialah ketua agamanya ialah Sultan. Maka atas budi bicara dan dikri Sultan, maka Sultan boleh menitahkan supaya ada bahagian untuk orang bukan Islam ini yang diberikan berdasarkan kepada harta yang ditinggalkan tadi. Tapi tak silap saya, dalam EPF ini ada tuntutan dibawa ke Mahkamah Sibil, dan Mahkamah Sibil mengatakan bahawa isteri yang bukan Islam berhak untuk menerima EPF yang ditinggalkan oleh si mati yang Islam tadi. So dalam kes macam ni pun, dalam kes harta pencarian, ada ruang lagi untuk isteri ataupun suami yang bukan Islam untuk menuntut, sebab itu dianggap sebagai hak dia. Tak kira sama ada Islam atau tidak Islam, hak itu tidak akan mana atas budi bicara lah. dalam beberapa keadaan dia atas budi bicara, dan kita berharap pihak yang terlibat akan mengambil budi bicara yang sewajarnya lah. Jadi prosesnya kalau macam ni, doktor, katalah yang nak menuntut tu bukan Islam, ke mana dia harus pergi? Pejabat agama dulu? Dia ada sedikit masalah lah ni sebab jurisdiction tu sebab apa nama ni, kalau mahkamah syariah ini pihak yang terlibat itu mestilah Islam. Jadi kes macam ni, saya kalau tak silap saya lah, dia boleh majukan di mahkamah sibil. Kemudian mahkamah sibil nanti dia akan ada bidang kuasa untuk meminta pandangan daripada pihak yang berkenaan. Kadang-kadang dia ambil pandangan daripada pakar ataupun daripada Jabatan Agama Islam, ataupun dia minta pandangan daripada mahkamah sendiri. Ada keputusan mahkamah syariah kemudiannya yang turut diterima oleh mahkamah sibil lah, di-endorse atau dilaksanakan saja. Jadi ini bergantung kepada budi bicara mahkamah. Tapi saya elok juga dia pergi ke pejabat agama dulu. Saya rasa macam ni. Saya rasa elok juga dia dapat pengesahan daripada Majlis Agama Islam yang berkenaan. Kemudian dokumen yang didapati itu boleh disertakan dengan permohonannya di mahkamah sivil. Macam dalam kes untuk mendapatkan surat pentadbiran harta lah, letter of administration. Ada setengah benda yang kita boleh majukan ke mahkamah tinggi sivil, disertakan dengan dokumen yang telah pun disahkan oleh mahkamah tinggi syariah ataupun Jabatan Agama Islam. Baik.
Rasanya umur itulah jawapannya. Baik, kita perlu berehat sekali lagi. Ya, dan teruskan hubungi kami, insya-Allah kita akan jawab sebanyak panggilan dan soalan di Facebook ni selepas ini ya. Khidmat Syariah kembali. Okey, bertemu kembali dalam Khidmat Syariah dan kita ambil panggilan, saya rasa banyak panggilan ya. Dan panggilan pertama Muhammad Safwan Abdullah dari Subang Jaya. Assalamualaikum Cik Mat. Salam. Ya, silakan Cik Mat. Okay. Nak tanya apa-apa? Ya, saya dulu saya berniaga, nak berniaga makan Okey. bersama seorang kawan. Kawan perempuan lah. Lepas tu kawan perempuan tu saya kahwin dengan dia. Lepas kahwin, saya cerai. Okey. Semua modal tu saya yang punya. Okey. Selepas cerai, dia nak kahwin dengan seorang Bangla pekerja sana. Jadi saya terpaksa lah jauhkan diri daripada sana. Hari ni dia 1 sen, apa modal saya 1 sen, hasil tu tak nak bagi saya 1 sen pun. Semua dia ambil sendiri dengan suami yang baru tu. 1 sen pun tak nak bagi saya. Sedangkan modal semua saya yang punya. Modal awalnya, awal perniagaan. Modal awalnya semua saya punya. Dia datang kosong. Okey. Jadi Cik Mat nak menuntut harta sepencarian kat sini? Saya tak boleh cakap itu harta pencarian sebab saya yang modalkan semua. Dan macam mana ni status ni? Saya punya modal ni, semua alat-alat saya, semua saya yang modal. Tapi saya dah cerai dengan dia, saya dah keluar daripada sana. Saya terpaksa keluar sebab saya malulah nak duduk sana sebab dia kahwin dengan pekerja saya. Ya. Pekerja saya dia kahwin. Jadi saya pengarah, dia pengarah. Tiba-tiba dia kahwin dengan satu pekerja saya dalam yang dengan kerja saya. Jadi saya rasa malulah, saya terpaksa lah jauhkan diri. Takkan saya nak duduk tengok dia kahwin dengan, duduk dengan saya punya pekerja. Okey. Jadi bila saya keluar, dia mengambil kesempatan, dia tak nak bagi saya 1 sen pun. Apa hasil saya? Oh, okey. Hasil saya 1 sen pun tak nak bagi sampai 2 tahun dah. Okey. Jadi Cik Mat nak tahu Jadi apa saya nak tindakan? pergi, dia ukur saya nak report balai polis lah. This and that lah. So I don't. Hello? Ya. Jadi Cik dia? Mat nak tahu apa tindakan terbaik yang boleh Cik Mat ambil ya? Yes. Okey. Sila dengar jawapan daripada tetamu kita ya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Dr. Ismail. Dr. Ismail dulu lah, ni lelaki kan. Okey. Dia tidak menjuruskan kepada harta pusaka ni, dia lebih kepada harta semencarian. Okey. Nak kata harta pencarian pun sebenarnya yang kita nampak dari fakta tadi itu segala modal dan sebagainya, beli kelengkapan kan, itu dikeluarkan oleh suami tadi. Cuma dalam kes macam ni, setelah perceraian berlaku, kemudian perceraian itu telah disahkan, dia sebenarnya boleh majukan tuntutan di Mahkamah Syariah untuk mendapatkan kembali modal dia tu. Tapi di atas tuntutan harta pencarian. Dalam tuntutan harta pencarian nanti akan dibuktikan sama ada isteri akan dapat berapa peratus, suami akan dapat berapa peratus. Jadi kalau dia membuktikan bahawa sebenarnya kelengkapan, modal, perkakar dan sebagainya dikeluarkan atas biaya suami tadi, maka mahkamah akan memutuskan bahawa itu adalah modal yang dikeluarkan oleh suami. Jadi saya beranggapan bahawa kalau dia ada bukti yang jelas dan terang, maka kebenaran ataupun hak untuk mendapatkan kembali modal itu akan berpihak kepada dia. Tapi dia mesti buat tuntutanlah di mahkamah. Tuntutan di mahkamah ya. Apa-apa dia perlu pergi ke mahkamah yang pengambil lah ya. Okey. Seterusnya Puan Zaharah Mat Tahir dari Kuala Terengganu. Assalamualaikum. Belum. Doktor nak tambah apa-apa dalam situasi macam ni? Okey, saya tengok kat sini dia mula berniaga tu sebelum berkahwin lagi kan. So kalau kita tengok credit provision, maknanya setelah berkahwin tu kalau ada proceed yang maknanya profit daripada perniagaan tu, dan again kita tengok provision tu kalau telah dimajukan masa perkahwinan tu, mungkin boleh dianggap sebagai harta pencarian kat sini. Setakat mana keuntungan itu berlaku. Setakat mana keuntungan itu berlaku tapi lah. Modal dan sebagainya itu tetap kepunyaan suami tadi. Itu kalau keuntungan, kalau kerugian macam mana?
kita balik kepada konsep persyarikatan tadi. Mana capital provided by one party ataupun both party. Kadang-kadang capital one party memajukan pihak satu lagi. Maka keuntungan dia sama ada ikut peratus dia dan kerugian biasanya ditanggung oleh yang memberikan modal, kecuali kerugian itu disebabkan kecuaian pihak yang satu lagi. Tapi dalam hal ni saya rasa kalau berniaga makan dan sebagainya ni kita tak boleh katalah kecuaian satu pihak. Ya, itu bergantungkan kepada permintaan pelanggan dan sebagainya. Maka kerugian ditanggung oleh pemberi modal lah. Itu suamilah. Dr. Nurul tadi bangkitkan isu bankruptcy. Apa yang boleh kita kongsi kat sini? So bankruptcy mungkin tak tahu, mungkin tidak berapa popular lah. Tuntutan bila kata seorang suami itu bankrupt kan? Memang ada kes yang telah diputuskan bila suami itu dideklar sebagai bankrupt, dan isteri boleh set aside separuh daripada harta suami itu dengan mengatakan bahawa ia sebenarnya harta pencarian. So maknanya kat situ orang tahu ni ya? Mungkin kot, but so far saya memang jumpa satu kes saja. Macam mungkin isteri dah mendapat, okey, suami aku bankrupt, so semua harta tu adalah milik pemiutang dan sebagainya kan? Yalah, secara umumnya begitulah. Tapi sekiranya pihak isteri dapat membuktikan bahawa part of the property itu is harta sepencarian, so sebenarnya dia boleh set aside. Dan dalam kes yang telah diputuskan tu memang mahkamah memerintahkan supaya harta sepencarian tu harta sepencarian dan tidak tertakluk kepada, maknanya ditolak dari dulu daripada jumlah hutang si suami lah. Kes tadi itu melibatkan kedua pihak yang telah bercerai bukan? Yang bankruptcy tidak masih suami isteri lah. Okey, maknanya itu lagi menyelamatkan ataupun memberikan kelebihan kepada isteri lah. Banyak kes ni dalam bankruptcy ni timbul istilah bankruptcy itu ataupun polemik bankruptcy itu bila telah bercerai. Tapi harta belum diselesaikan, maka harta itu pun terus dicairkan untuk dilaskan kepada kreditor tadi. Okey. Kita ambil seorang manggil dulu tu ya. Ya, boleh? Okey. Puan Roziana Ismail dari Kuala Terengganu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar? Baik. Ya, okey. Silakan Puan Roziana. Okey, saya anak pada isteri kedua yang telah diceraikan. Anak isteri kedua? Yang telah diceraikan. Ayah saya dah ceraikan mak saya. Isteri kedua diceraikan Okey. Isteri pertama? Isteri pertama pun dah diceraikan. Okey. Lepas tu ayah berkahwin dengan isteri yang ketiga. Lepas tu masa kahwin tu ayah meninggal. Dah ceraikan dengan dia ceraikan mak saya tu. Ayah seorang yang tanggungjawab lah. Masa hidup dengan kami pun selama 20 tahun lebih pun ayah seorang tanggungjawab. Jadi sekarang ni lepas dah berkahwin dengan isteri yang ketiga tu, tanggungjawab ayah tu macam kurang, macam yuran belanja semua dia kurang lah, macam dia sekat. Saya tak tahu masalah apa lah kan. Okey, sekarang ni isteri ketiga dia mula nak tuntut harta sepencarian segala bagai lah. Kami semua adik-beradik dah setuju dan berbincang dan jumpa dengan lawyer dia. Kami tak kisahlah asalkan ikut hukum syariah dan ikut pembagian faraid. Okey, macam kami adik-beradik ni tak tahu mana saluran kami nak minta tuntutan hukum, tuntutan faraid tu, sebab kami semua susah sikit lah, macam keadaan susah belanja kan. Okey, sekarang ni harta aset-aset semua tu arwah semua isteri ketiga yang pegang. Okey, kami tak tahu nak buat macam mana pun, kami tak tahu, cuma kami tunggu je lah. Lepas tu dengar cerita pada sahabat isteri yang ketiga ni, dia kata dia nak berkahwin lagi. Kami nak tahu bagaimana hukum harta sepencarian kalau dia dah berkahwin. Okey. Terima kasih dengar kan jawapan daripada doktor. Dr. Nolia Roziana pemanggil. Betul, Dr. Nolia. Okey, kalau kita tengok kat sini, apa yang penting kita nak tengok sama ada ke tidak harta sepencarian di antara isteri ketiga dengan bapa kepada pemanggil sekejap ni tadi. So kalaupun ada harta sepencarian, ianya adalah period tu daripada tarikh ia berkahwin. So maknanya kalau sebelum, kalau kahwin tak lama tu saya rasa macam harta sepencarian itulah, maknanya katalah dia kahwin isteri ketiga tu 5 tahun. Katalah. So apa-apa harta mungkin boleh dikategorikan sebagai harta sepencarian. Tapi yang sebelum-sebelum tu dengan isteri kedua caller saat ni tadi, so yang isteri ketiga tu memang tak ada hak apa-apa lah.
Harta pencarian. Ya, sebab kalau kita tengok pengertian harta pencarian itu harta yang terkumpul semasa perkahwinan. Okey. So kalau isteri ketiga ni nak claim hak harta pencarian tu is tempoh perkahwinan dia dengan ayah kepada dalam tempoh pemanggil. perkahwinan Yes. dia. Dr. Ismail nak menambah? Okey, sebagai bandingannya Wan, satu kes yang berlaku di Kelantan dululah. Okey. Dan cukup baik keputusan yang diputuskan sekarang ni oleh Ketua Hakim Syariah lah, Datuk Arya Diraja Daud Muhammad. Dan dulu masa diputuskan dia Hakim Mahkamah Tinggi lah. Okey. Isteri dah berkahwin dengan suami selama 30 tahun. Okey. Daripada mula susah teroka tanah, beli tanah, jual tanah, beli tanah lagi sampai berbelas-belas ekar. Okey. Puluh-puluh ekar. Tapi kebanyakannya didaftarkan atas nama suami. Ya. Kemudian dah cukup 30 tahun, dah senang lah. Suami pun nak tambahkan dia punya wings lah, sayap. Pun dia kahwin. Okey. Kemudian Cawangan dia 4 tahun saja meninggal. Oh. Bila dia meninggal, kita lihat seolah-olah isteri pertama dan isteri kedua punya hak yang sama ke atas harta pusaka. Tapi mahkamah putuskan bahawa dia dapat 50% dulu daripada harta yang ditinggalkan. 50% itu kemudian tertakluk kepada faraid. Adil kan? So balik kepada kes ni, tadi ada dua tuntutan tu. Satu tentang harta pusaka, aset-aset ayah ditinggalkan. Yang kedua isunya kalau ada isu harta pencarian. Jadi saya setuju dengan Dato' Nolia, modal semuanya aset daripada perkahwinan yang sebelumnya, bukan yang ketiga. Jadi ketiga ni macam tak ada apalah, kecuali kalau ada dimajukan selepas tu, maka kita kena kira setakat perkahwinan tu berlaku dan apa yang ada. Maknanya dia perlu filekan tuntutan. Dia dulu di perlukan mahkamah. file tuntutan. Filekanlah tuntutan di tengok aset lah. Tengok aset, berapa aset yang ada, filekan di. Maknanya dia boleh Jabatan pergi dulu ke Mahkamah Syariah Kuala Terengganu dan terangkan dulu ya situasi yang berlaku lah, tak? Ya. Satu pemanggil terakhir sebelum kita menutup tirai malam ini, Puan Haryati Talib dari Petaling Jaya. Assalamualaikum Puan Haryati. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada. Ya, dengar. Saya Puan Haryati. Ya. Daripada Taman Medan. Okey. Saya nak tanya mengenai harta pencarian. Tanyalah. Saya ada Boleh. Tanya. Saya ada sebuah rumah. Dengan suami saya lah, tapi rumah ni tak ada nama saya. Okey. Rumah ni saya ni warga negara Singapura. Okey. Jadi rumah ni tak ada nama saya. Jadi macam mana saya nak tuntut besok harta pencarian bagi saya? Sekarang suami saya ni dah kahwin lain. Okey. Saya hidup dengan dia dah 33 tahun, tapi dia dah kahwin lain. Jadi saya nak tahu macam mana kedudukan rumah yang saya duduk sekarang. Sebab apa? Setahu saya orang Singapura tak boleh beli rumah murah. Betul lah. Okey. Kita dengarkan jawapan daripada Dr. Ismail pasal kita dah kesuntukan masa ya, Puan Haryati. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Nolia lah jawab. Okey. Kalau kita tengok kat sini, rumah ialah sama ada title tu ada nama isteri ke tidak, benda tu sebenarnya tak berapa relevan lah. Maknanya as long as dia boleh dia 30 tahun kahwin kan. Itulah boleh proofkan memang ada contribution. Memang tak kira dah warga mana. Sebenarnya itu tidak menjadi isu warga mana ke, Malaysia ke, Singapura ke, tidak menjadi isu. Sebab apa yang penting tu puan ni kena proofkan memang ada contribution daripada pihak dia. Maknanya puan ni ke mahkamah lah ni. Ya. Kena tuntut kalau saya bertambah Wan, dalam kes macam ni kan, sebab tu kadang-kadang bila berlaku perkahwinan macam ni, isteri warga negara lain, kadang-kadang ada sekatan undang-undang, transfer title tak boleh dibuat. Jadi untuk memendung perkara ni, kita boleh buat suatu hibah declaration asing. Hibah declaration, tapi itu sebagai langkah awal lah. Dalam kes ni tak berlaku macam tu. Jadi kalau suaminya masih ada, bukan meninggal, nak kahwin lain. Jadi kalau boleh lah pujuk suami itu, walaupun tak transfer kat dia, tapi buat satu hibah declaration. Hibah declaration mengatakan bahawa rumah ni mungkin diberikan kepada isteri ni beserta dengan anak-anaknya dan sebagainya lah. Itu boleh menyamin sikitlah. Cuma kalau nak transfer title kepada dia tu, mungkin kalau rumah murah ni saya rasa legal constraint lah pada segi sekatan undang-undang, tak boleh dibuat. Tapi kalau ada anak-anaknya lagi,
saya rasa ada anak tu sampai 33 tahun. Jadi mungkin boleh dibuat suatu hibah declaration lah untuk menjamin hak dia. Ya. Okey, saya dah tak sempat nak tanya conclusion. Biasanya saya tanya conclusion, tapi tak apalah, kita akan bincang lagi dalam episod-episod akan datang. InsyaAllah. Terima kasih saya ucapkan pada Dr. Ismail dan Dr. Noliah. InsyaAllah kita akan bersama lagi dari episod-episod akan datang. Kita dah di penghujung rancangan dan episod-episod akan datang insyaAllah kami akan kupas tentang faraid. Saya rasa ramai orang tak faham tentang pengurusan pemusakaan ni, termasuklah hibah ke, wasiat, wakaf dan sebagainya. Dan jadi kalau anda sudi berkongsi pengalaman anda dalam bab-bab yang saya sebutkan tadi, sila telefon kami di 017-8188-121 atau di Facebook Khidmat Syariah pun boleh ya. Dan diingatkan, tak apa, kita tak dedahkan identiti. Apa yang penting adalah kita pelajari dan fahami ilmu tentang instrumen-instrumen pengurusan harta pusaka ni tadi ya. Jadi dengan itu saya Wan Kamaluddin Wan Ibrahim dan seluruh warga penerbitan Khidmat Syariah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian hijrah, nilai yang murni, panduan kita bersefahaman menjadi titian sesama insan. Al-Hijrah TV kita untuk semua. Al-Hijrah.